Assalamualaikum. Tuan-tuan dengar, boleh dengar insya-Allah. Boleh dengar. Boleh dengar insya-Allah. Boleh dengar insya-Allah. Saya nak cuba speaker baru. Speaker mic baru. Kita tunggu seminit lagi insya-Allah. Bunyi kipas pendengar. Macam mana nak buat bunyi kipas? InsyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita dapat berkumpul, dapat bertemu pada petang ini. InsyaAllah kita ingin menyambung perbincangan kita yang lepas di bawah tajuk kita teguh, berteguh hati, sentiasa teguh di dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mentajdidkan iman kita dengan kita membaca kalimah syahadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم مسواكم. As-sadaqallahul azim. Ini adalah surah Muhammad ayat ke-19. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama kita berkumpul, insya-Allah sama-sama kita berbincang berkenaan dengan tajuk teguh di dalam ketika ujian, dan insya-Allah kita akan sambung daripada siri-siri yang lepas dan kita mulakan dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Muhammad ini ayat 19. Apa yang Allah gambarkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Oleh itu, fa'lam, maka ketahuilah kamu, maka tetaplah kamu dengan pengetahuan, iaitu tidak ada ilah melainkan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah gambarkan kita supaya kita sentiasa menetapkan, mensabitkan ilmu kita, yakin kita kepada kalimah la ilaha illallah. Ini Allah gambarkan kita antara perkara yang penting yang merupakan pelindung di akhir zaman, untuk kita sama-sama membina kekuatan melawan dengan Dajjal dan tentera-tentera Dajjal ataupun orang-orang munafik. Maka Allah gambar fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu sentiasa bersama dengan kalimah la ilaha illallah, dan wastaghfir, dan kamu sentiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sahaja kita sentiasa tetap dengan la ilaha illallah, tetapi kita kena sentiasa berada dalam keadaan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terhadap segala yang kita lakukan, dosa-dosa kita, di zambik, kelemahan kita, dosa kita, walil mu'minin, sama ada kita ni laki-laki yang beriman ataupun orang-orang perempuan yang beriman. Wallahu ya'lam mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah amat mengetahui tentang apa yang kita kerjakan, gerak-geri kita ni, dan kemudian Allah SWT akan amat mengetahui tentang di tempat di mana kita akan tinggal kesudahan kita dan sekarang ini. Dan di sinilah kita lihat Allah berfirman dalam ayat ini bagaimana kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan tetap, maknanya kita nak rasa bahawa sesungguhnya la ilaha illallah tu sentiasa bersama kita, dan bukan sahaja bersama kita, maka kita kena juga sentiasa memohon keampunan, sebab dalam kehidupan kita ni tidak lebih daripada banyak kelebihan. Kelebihan apa? Dosa. Kita banyak dosa, banyak kelemahan, banyak dosa, banyak benda-benda yang kotor. Maka hendaklah kita sentiasa minta ampun pada Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita berbuat, gerak-geri kita, dan Allah Maha mengetahui di mana tempat kamu tinggal di akhirat nanti. Dan kemudian dalam ayat yang lain, Allah SWT menyatakan kepada kita dalam surah As-Sajadah, mungkin kita dah hafal sebahagian daripada kita surah As-Sajadah ini, iaitu bagaimana Allah menggambarkan kepada kita dalam surah As-Sajadah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan daripada kalangan mereka itu pemimpin-pemimpin, yang mana pemimpin itu memberi hidayah, memberi petunjuk, dan dengan perintah kami, maknanya di kalangan kita ini, di kalangan kamu ini, kata Allah, di kalangan mereka itu
adanya pemimpin-pemimpin yang membimbing. Wa ja'alna minhum a'immah. A'immah ni, dan Allah menjadikan di kalangan mereka itu a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina lamma sabaru, iaitu pemimpin-pemimpin yang membimbing kaum masing-masing, kaum masing-masing ataupun memberikan petunjuk kepada kaum mereka selama mana mereka bersabar, lamma sabaru. Jadi maknanya kita ni boleh nak istiqamah, nak bersama-sama, nak berteguh hati di akhir zaman ini selama mana kita ada pemimpin yang boleh memberikan kepada kita petunjuk, bimbingan. Dan kemudian selama mana lamma sabaru, selama mana kita boleh bersabar. Sebab ujian-ujian yang kita lalui ini adalah merupakan ujian-ujian yang besar. Maka Allah gambarkan kepada kita, maka dengan pemimpin-pemimpin yang ada bersama-sama tadi, maka kita bersabar dengan pemimpin-pemimpin tersebut dengan perintah Allah tadi. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka ini pada ayat-ayat Allah itu mereka yakin. Mereka yakin dengan keterangan Allah. Maknanya perkara yang pertama setelah kita melihat dalam dua ayat ini, Allah menggambarkan bahawa pelindung utama kepada kita ni ialah yang pertama sekali, kita tetap dengan kalimah syahadah. Tetap dengan kalimah syahadah ni bukanlah maknanya kita sentiasa mengucap macam itu, tapi maknanya kita berada bersama dengan tuntutan kalimah syahadah, iaitu kita kena yakin dengan Allah. Kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian pada masa yang sama kita bersama-sama memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa memperbaiki. Mohon keampunan ni sama juga dengan islah, memperbaiki. Kita baiki diri kita. Bila kita baiki diri kita, maka insya-Allah Allah akan jadikan di kalangan kita itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, memberi hidayah, yang membimbing. Jadi apabila kita telah beriman, yakin dengan Allah, apabila kita telah mahu memohon ampun, meningkatkan diri kita, maka waja'alna, Allah jadikan kepada mereka itu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, iaitu pemimpin-pemimpin yang akan membimbing mereka, yang akan memberi petunjuk kepada mereka dengan perintah Allah, iaitu ketika mana mereka bersabar. Jadi sinilah kita lihat antara perkara yang penting dalam asas kepada kita nak bersatu, berteguh dalam ni ialah al-yaqin, yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian kita beristighfar, kita baiki diri kita daripada kelemahan dosa kita, dan kemudian Allah akan anugerahkan kita orang-orang. Bila kita nak baiki diri kita, kita yakin, kita ikhlas nak baiki diri, Allah akan memberikan kepada kita pembimbing-pembimbing, dan kemudian pembimbing itu maka hendaklah kita bersabar dengan yakin ayat-ayat tadi. Maka itulah kunci-kunci, antara kunci-kunci untuk teguh di atas jalan dakwah, jalan tarbiyah, jalan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada hari ini sebagaimana yang saya gambarkan. Untuk kita faktor ada 4, ada 5 lah sebenarnya, 5. Yang mana kita akan bincangkan apakah perkara yang boleh menjadikan hati kita teguh. Dan hati kita teguh dengan ujian, dengan fitnah yang kita akan, yang sedang lalui ataupun yang akan kita lalui. Yang pertama, yang kedua kita dah sebut dah yang lepas. Yang ketiga pada hari ini, iaitu sebagaimana gambaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahul khair itma'anna bih wa in asabathul fitnah inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Hajj ayat 11. Allah SWT menggambarkan kepada kita, apabila kita berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan fitnah di akhir zaman ini, maka Allah gambarkan ada sebab-sebab kenapa orang itu berpaling. Allah bagi tahu kenapa berpaling. Setelah kita bincang sebab yang pertama, komitmen yang pertama, komitmen yang kedua dalam siri yang lepas, yang hari ini Allah gambarkan pula kenapa mereka berpaling daripada jalan Allah. Kenapa berpaling? Sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Hajj ayat 11.
Jadi ini sebagai dasar perbincangan kita. Surah Al-Hajj ayat 11, Allah gambarkan, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di kalangan manusia itu ada yang menyembah Allah tetapi hanya berada di tepi-tepi. Dia tak nak masuk betul-betul. Duduk tepi-tepi je. Sama ada dengan keadaan dia, pengetahuan dia cetek, tak mau memperdalami tarbiyahnya, dakwahnya, tak mau memperdalami prosesnya, programnya. Ataupun dia ni orang yang tidak yakin. Dia tidak ada keyakinan dan dia tidak ada pengetahuan. Maka manusia itu menyembah Allah di tepi-tepi, di antara manusia, mu'minan nas. Kemudian apabila diberikan kebaikan, fa in asabahul khair, diberikan kepadanya kebaikan, itma'an nabi, maka dia tetap dengan keadaan tu. Dia tidak meningkat, duduk jauh-jauh, menafikin, tak yakin sangat dalam diri dia dan sebagainya. Fa in asabathul fitnah, maka setelah diberikan pula pada dia ujian, fitnah. Ni kita nak tengok ujian, fitnah, kesusahan, in qalab ala wajhi, maka dia berpaling, dia berbalik ke belakang. Maknanya dia tidak berteguh hati. Hati dia tak boleh sabar. Bila Allah bagi dia kesusahan, hati tak boleh sabar. Maka khasirat dunia wal akhirah. Dunia dia rugi, akhirat dia rugi. Zalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itulah kerugian yang nyata. Jadi daripada apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, apakah antara perkara yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh berteguh hati ketika diuji di akhir zaman? Apakah perkara tersebut? Allah gambarkan di sini, iaitu dia tidak benar-benar yakin, dia tidak benar-benar menyembah Allah dengan sepenuh hati dia. Tidak benar-benar menyembah Allah dengan sepenuh hatinya. Dia masih lagi berfikiran taraddud. Sekejap nak, sekejap tak nak. Sekejap nak, sekejap tak nak. Taraddud ni main teragak-agak. Dia tidak genggam. Dia tidak genggam. Dia punya apa? Dia punya kita kata tadi keyakinan tadi. Dia tak genggam sungguh-sungguh. Maka apabila ujian menimpa kepada orang yang tidak benar-benar menggenggam kita kata keyakinan dia, pemikiran dia, fokus dia, maka pada ketika itu apabila muncul ujian pada dia, fitnah di akhir zaman, maka Allah gambarkan inqalab ala wajhi, dia berpaling daripada Allah. Maka di sini kita lihat bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, apabila seseorang itu tidak benar-benar beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Apa maksud sepenuh hati? Apa maksud kita beribadah dengan sepenuh keyakinan kita? Maknanya kita dah ambil keputusan dah. Dalam hidup kita ni, kita hanya nak satu saja, iaitu mardatillah. Mardatillah. Kita nak ambil mardatillah, nak redha Allah. So apa maksud redha Allah? Nak redha Allah ni maknanya kita hendak bersama dengan perjuangan Islam. Islam dan perjuangannya. Macam mana kita nak tegakkan Islam pada diri kita, tegakkan Islam pada keluarga kita, tegakkan Islam kepada masyarakat kita, menegakkan Islam kepada seluruh dunia ini. Jadi macam mana kita ni dah betul-betul ambil keputusan, kita dah betul-betul tekad bulat, ataupun kita masih lagi ada taraddud, ragu-ragu. Taraddud ni maknanya teragak-agak. Betul ke tak betul ke? Sebelah kaki di dunia, sebelah kaki di akhirat. Macam itulah yang teragak-agak. Maka di sinilah kita melihat apabila seseorang itu tidak benar-benar memproses diri dia untuk yakin dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan pengorbanan yang dibuat oleh sahabat-sahabat dahulu. Contohnya, sahabat-sahabat tinggal benda-benda jahil, tinggal habis. Jadi kita tengok Mus'ab contohnya. Dia meninggalkan kekayaan dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita melihat apabila kita telah mengambil keputusan yang sebenar bahawa kita benar-benar mahu beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya, sepenuh keyakinan tadi, maka fitnah akan muncul. Datanglah ujian-ujian, dan orang-orang yang ikhlas, yang benar-benar tadi dia ikhlas, dia benar-benar bulat hati dia, maka hati itu
akan mendekati Allah. Datang fitnah, dia makin kuat. Makin kuat dia, makin dekat dengan Allah. Kenapa? Sebab hati dia dah bulat dengan Allah tadi. Dah bulat dengan perjuangan Islam. Dah bulat. Inilah yang dirasai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka menyahut seruan Nabi, seruan Rasulullah SAW, maka pada ketika itu mereka kena buat pilihan. Nak ikut masyarakat yang jahiliyah pada masa itu, musyrikin, atau nak bersama Islam yang ditentang, yang dikejar, yang ditangkap, yang dibuat macam-macam kat dia. Sehingga ada di kalangan sahabat yang mati. Sumayyah mati radhiyallahu anha. Yasir mati radhiyallahu anhu. Jadi kita lihat ada yang mati, ada yang kena seksa, ada yang terpaksa pergi tempat lain, Ethiopia dan sebagainya. Jadi apabila kita benar-benar mengikuti apa yang dengan sebulat hati kita, maka Allah akan melunakkan, Allah akan melembutkan hati kita. Pada saat kita diuji di akhir zaman, Allah akan melembutkan hati kita itu, supaya hati kita itu terdorong mendekati Allah. Ini dia punya kunci dia. Lepas tu hari ni, apa rahsia orang tu dia boleh istiqamah? Rahsia orang tu boleh istiqamah apabila ikhlas dia di dalam dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Dia ikhlas, maknanya dia tak nak ambil apa dah. Yang ada padanya hanya dipikir macam mana nak menjayakan misi dakwah dia, misi tarbiyah dia, misi jihad dia. Macam mana nak menjayakan itu. Dan kemudian dia pun bertekad, maka dia telah memilih Allah dalam hidup dia. Dia pilih Allah. Dan dia bersabar sebagaimana yang digambarkan oleh ayat yang kita baca tadi. Dan di sinilah kita lihat, apabila seseorang itu benar-benar telah ikhlas membulatkan hati dia, fikiran dia untuk bersama-sama dengan beribadah, berubudiyah, meningkatkan Islam, meningkatkan kita kata kekuatan dia tadi bersama dengan perjuangan Islam, maka bila sampai waktu ujian, Allah uji dia. Macam mana cara Allah uji dia? Hatinya digoncang. Hatinya digoncang, fikirannya digoncang, kehidupannya digoncang. Jadi bila dia goncang, kalau orang yang tidak ada ikatan yang kuat dengan Allah tadi, bila dia goncang, dia akan patah balik kepada yang lain. Tetapi bila dia dah solid, buat keputusan, aku mahu bersama Allah, aku mahu berseperjuangan Islam, aku tak nak lain dah, maknanya ikhlas kepada Allah tadi, tajarud dia, dia putuskan segala yang lain, illallah, melainkan Allah tadi. Maka bila Allah goncang hati dia, goncang fikiran dia, goncang kehidupan dengan ujian-ujian dan fitnah, hati dia semakin lembut, semakin lunak, semakin kuat untuk mendekati Allah. Ini rahsia dia. Ini rahsia dia. Kadang-kadang kita dah buat amal, kita dah beramal dah, tapi kita belum buat pilihan lagi. Sebab tu soalan saya pada petang ini, pada tuan-tuan, syurga manakah yang tuan-tuan dah pilih? Syurga yang mana satukah tuan-tuan, puan-puan dah pilih? Syurga mana satu dah pilih? Bukan kita nak kata, sudahkah kita bersedia untuk masuk syurga? Kan? Ataupun sudahkah kita bersedia untuk mati? Dah bersedia untuk mati tak? Orang yang dah memilih Allah dalam hidup dia, yang telah memilih ikhlas tadi untuk memilih Allah sebagai dikata Tuhan dia, tumpuan dia, fokus dia, maka dia bukan lagi dah bersedia ke nak masuk syurga? Dah bersedia ke nak mati? Tak. Syurga mana yang dah pilih? Maknanya keredaan Allah tu telah menyebabkan dia berfikir, syurga mana yang dia dah pilih? Maknanya dia nak pilih yang terbaik. Yang terbaik itulah digambarkan sebagai Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Dia dah pilih syurga Jannatul Firdaus. Maka bila dia dah memilih syurga Jannatul Firdaus itu, maka ketika ujian sampai, kesusahan sampai, maka hati dia itu digoncang dengan ketakutan. Contohnya ketakutan ancaman daripada Dajjal, ancaman daripada tentera Dajjal, ancaman kemiskinan, ancaman kelaparan, ancaman nyawa, segalanya. Maka hatinya semakin lunak, semakin lembut mendekati Allah. Bukan semakin keras, semakin lembut mendekati Allah. Maka saya tanya soalan pada tuan-tuan perempuan pada petang ni, syurga mana yang tuan-tuan dah pilih? Maknanya apa syurga mana ni? Bukan lagi kita nak pilih, nak bersedia tak bersedia. Saya ni dah bersedia tak bersedia. Saya ni dah bersedia nak mati ke belum? Tak. Mati tu memang kita nak akan jumpa dah. Tapi syurga mana? So sekiranya kita memilih syurga Jannatul Firdaus,
memilih syurga yang paling tinggi ataupun memilih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, maka pada ketika itulah kita telah meletakkan seluruh hati kita pada dia. Barulah kita boleh nak bergerak dengan baik. Yang inilah digambarkan bagaimana orang yang ikhlas, maka dia akan sentiasa berjuang, beribadah kepada Allah dalam segala kondisi suasana, sama ada suasana baik ataupun suasana tak baik. Tapi orang yang tidak ikhlas, orang yang tidak memilih Allah dalam hidup dia, masih lagi ada dunia yang dia pilih dalam hati dia, maka pada ketika itu datang ujian-ujian, maka dia akan taraddud, dia akan teragak-agak, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Akhirnya dia akan wa'iyazbillah min zalik, keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mencari keredaan Allah, murtad daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoalah supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang memang betul-betul sepenuh hatinya beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi rupa-rupanya bila kita pilih Islam, kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita dah pilih kalimah syahadah ini, maka sebenarnya kita dah pilih untuk hidup bersama Islam dan perjuangan Islam. Kita dah pilih untuk bersusah payah. Memang susah dan payah. Kalau kita tak pilih Islam pun kita susah juga. Tapi susah bersama dengan dunia. Bila kita pilih Allah, kita susah bersama Allah. Allah akan bantu kita. Dan inilah yang telah disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditimpa cobaan, ujian yang terbesar sepanjang perjalanan tarbiyah sahabat. Ketika manakah ujian terbesar? Apakah ujian terbesar pada para sahabat? Sahabat pergi perang Badar, sahabat pergi perang Uhud, berperang, ujian perang, jihad. Sahabat ada yang ditangkap, sahabat ada yang dibunuh, sahabat ada yang mendapat siksaan, penganiayaan, sahabat ada yang terpisah. Ada seorang sahabat terpisah, dia nak pergi hijrah, pergi ke Madinah, tiba-tiba dia dikepung oleh keluarga dia. Kemudian dia kata, kalau kamu nak pergi ikut Muhammad, kamu pergi, tapi anak aku ni isteri dia, dan anak-anak dia ni cucu dia lah, maknanya kau tak boleh bawa, kena tinggal sini. Terpaksa berpisah dengan isterinya, terpaksa berpisah dengan anak-anaknya. Ini peristiwa hijrah banyak berlaku. Jadi sahabat-sahabat terpaksa berpisah dengan dia punya tanah airnya, berpisah dengan hartanya. Syu'aib Ar-Rumi terpaksa serahkan semua bisnes daripada orang musyrikin. Jadi banyak ujian yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam banyak-banyak ujian tu, apakah ujian paling besar sekali? Ini saya nak sebut pada petang ni. Ujian yang paling besar yang datang pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, apa dia? Ajma'in, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wafatnya pemimpinnya, rasulnya, nabinya, contohnya, manusia yang paling dia sayang, manusia yang paling dia berharap, manusia yang membawa cahaya dalam hidup dia, manusia yang menjadi contoh kepada dia. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ujian paling besar kepada para sahabat yang ada pada ketika itu. Bukan perang tak apa, Nabi ada lagi. Kan, sakit, kena seksa, Nabi ada lagi. Kan, kena halau pergi Ethiopia, Nabi ada lagi. Sampai mereka mati, diseksa sampai mati. Sumayyah dan kita kata Syekh Yasir contohnya, diseksa sampai mati, Nabi ada lagi. Nabi menangis tengok keluarga Yasir. Ya ahlal Yasir, sabarlah, sesungguhnya Allah janjikan kamu syurga. Bila Nabi sebut Allah janjikan syurga kepada Yasir dan keluarganya, Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh, tapi hati mereka tenang sebab Nabi ada bersama. Jadi apakah ujian paling besar pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ujian paling besar ialah ketika wafatnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ni ujian paling besar. Seolah-olahnya tidak ada dah siang dan malam, gelap. Seolah-olahnya dah tak ada. Macam kita kematian ayah, kita kematian ibu, kita kematian orang yang kita sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat sayang lebih daripada ayah, ibu, anak-anak, lebih daripada sayang diri mereka sendiri. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, maka ketika itu sahabat-sahabat terduduk, tak boleh percaya Nabi mati, tak boleh percaya Nabi wafat. Maka ketika itulah kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menyatakan, wahai muslimin, wahai mukminin, siapa-siapa yang beribadah kepada Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah mati. Siapa-siapa yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak akan mati. Jadi pada masa itu sampaikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila dapat berita tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia keluarkan pedang dia, dia hunuskan pedang dia. Siapa yang berani cakap Rasulullah SAW mati, wafat, aku akan penggal leher dia. Ini Umar. Tak boleh percaya Nabi mati. Tak boleh. Bukan tak tahu Nabi akan mati, akan meninggalkan kita, akan wafat. Tahu, tapi bila berlaku peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat hilang tumpuan, hilang punca, terduduk. Ada yang Umar kata, siapa cakap Nabi mati, siapa cakap Nabi wafat, aku pancung dia sekarang juga. Maka tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata, wahai muslimin, wahai mukminin, ini ayat Quran. Barang siapa yang beribadah, yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Barang siapa yang beribadah, menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati. Umar terdengar, bila dia dengar je kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terduduk. Baru dia faham, baru dia mengerti akan satu hakikat yang paling sedih dalam hidup dia, kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, sedih. Sahabat-sahabat menangis. Umar terduduk. Pedang jatuh. Tak boleh buat apa, tak terfikir nak buat apa dah. Terduduk sekejap. Rasul dah meninggal. Jadi sahabat-sahabat dulu semua dalam keadaan itu, dalam keadaan sedih yang amat sangat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sehingga kan tak percaya, betul ke? Sehingga Abu Bakar kata, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad dah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup, tidak mati. Maka sahabat-sahabat baru tersedar. Subhanallah. Kata Umar, apa kata Umar? Seolah-olah itulah kali pertama aku mendengar ayat ini. Seolah aku mendengar ayat sini, ayat Quran, sedangkan aku dah hafal ayat ni. Seolah itulah kali pertama aku dengar ayat ini. Dia terduduk, terdiam. Ini sedihnya mereka. Inilah ujian yang paling besar yang dihadapi oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Jadi kita lihat apa ujian kita yang paling besar? Apa ujian kita yang paling besar? Ujian kita yang paling besar sebenarnya apabila hati kita tidak benar-benar mengambil Allah sebagai Rabb kita. Kita tidak benar-benar duduk di bawah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tak ada dah. Nabi dah wafat. Jadi kita nak rasa sedih pun dah tak sedih dah, sebab kita tak jumpa Nabi. Kita sedih lah, tapi sedih macam itu. Sahabat-sahabat sedih luar biasa. Itu ujian paling besar. Ujian kita, apa ujian kita yang paling besar? Ujian kita bila datang fitnah akhir zaman, hati kita, fikiran kita terputus daripada Allah. Itulah kesedihan yang paling besar sebenarnya. Maka sebab itulah, pada hari ini kita melihat berbagai peristiwa pelik berlaku kepada umat ini, tetapi masih tetap beribadah, masih tetap menyembah Allah. Menyembah Allah. Tetapi kenapa kita masih lagi mendengar seorang perempuan yang tidak berhijab, seorang perempuan yang tidak berhijab,
Laki-laki yang tidak solat, laki-laki yang tidak solat, perempuan yang tidak berhijab, manusia beriman yang dikatakan beriman yang berdusta, berzina, melakukan perkara-perkara yang macam-macam. Kenapa? Sedangkan kita menyembah Allah dan Allah tidak pernah mati. Apakah kita menyembah Allah di tepi-tepi? Hari ni kita jangan tengok orang lain. Kita masih lagi sayang dosa kita, kita masih lagi bersama dengan kelemahan kita, kita masih nak bersama dengan hidup kita yang lama. Hidup kita yang lama ni, zaman jahiliah ni, zaman tak ada kesedaran, zaman kita bergelumang dengan dosa, bergelumang dengan sosial, kehidupan sosial yang tidak terarah, bergelumang dengan kehidupan yang mencari dunia, berniaga siang malam pagi petang, berniaga, bekerja tak kira, mencari dunia, belajar, bekerja, mencari dunia. Adakah kita menyembah Allah di tepi-tepi? Adakah kita menyembah Allah samping-samping? Sekiranya kita menyembah Allah di tepi-tepi, tidak sepenuh hati kita, tidak sepenuh kepahaman kita dengan ilmu kita, dengan yakin tadi, maka bila datang ujian Allah, kita akan tewas. Kita akan tewas. Sebab tu kita nak kena tengok balik kehidupan kita. Tinggalkan kehidupan jahiliah, kita tinggalkan kehidupan kita di alam ketika belum dapat kepahaman ni, tinggalkan. Ambil Islam sepenuhnya, ambil sunnah Nabi sepenuhnya, ambil sepenuhnya, tinggalkan. Pelan-pelan tinggal. Sebab apa? Kalau kita tidak tinggalkan kelemahan-kelemahan kita, maka ketika itulah kita akan mendapat kesusahan bila kita diuji dengan fitnah di akhir zaman. Bila Allah uji dengan fitnah dan kesusahan di akhir zaman, kita akan susah. Maknanya kita susah nak istiqamah, susah nak berteguh hati. Sebab itu tuan-tuan, perempuan rahmat Allah nak beritahu pada petang ini, sesungguhnya perkara yang paling utama di dalam tarbiyah, yang paling utama dalam tarbiyah Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah Islamiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama, langkah yang pertama sekali ialah meninggalkan rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah, meninggalkan dosa, maksiat, mungkar, kelemahan yang ada dalam hidup kita. Bukan menambah yang baik-baik, tapi kita meninggalkan yang merosakkan kita, meninggalkan yang menjauhkan kita daripada Allah. Itulah maknanya kita ni meningkat daripada satu tahap ke satu tahap. Apabila kita mula nak melibatkan diri dengan tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita melihat ada tak perkara-perkara syirik yang kita buang satu-satu. Ibadah yang tidak khusyuk kita buang satu-satu. Kita tingkatkan, kita buang dosa-dosa tadi. Maka meninggalkan perkara yang merosakkan itu lebih diutamakan daripada menambah yang baik-baik. Ini kaedah syarak. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbi masalah. Meninggalkan perkara yang merosakkan itu lebih baik daripada kita menambah yang baik-baik. Jadi sebab itulah dalam kaedah ini kita lihat Allah gambarkan dalam ayat ni, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Allah mulakan dengan perkara yang buruk yang ada pada manusia. Di kalangan manusia ada yang menyembah Allah tetapi di tepi-tepi sahaja, tidak sungguh-sungguh, ala harfin, tak sepenuh hati, tidak dengan kepahaman, tidak dengan keyakinan, tidak dengan proses tarbiyah meningkatkan diri itu. Fa in asabahul khair, maka ditimpakan kepada kebaikan, itma'an nabi, maka tetaplah dia macam tu, tak berubah, sama je. Wa in asabathul fitnah inqalab ala wajhi, bila diberikan ujian, fitnah, ujian, maka dia berpaling, inqalab, dia berpatah balik, inqalab, dia berpusing daripada Allah. Mungkin dia jauh daripada Allah, mungkin dia keluar Islam, yazbillah min zalik. Maka rugilah dia kat dunia, rugilah dia kat akhirat. Khasirat dunia wal akhirah, zalika wal khusranul mubin. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan kita tentang
yang pertama sekali, pengajaran dia kan, ada orang ibadah tapi ibadah di tepi-tepi. Maknanya dia tidak memproses kelemahan dia, dia tidak meninggalkan dosa dia tidak meningkatkan ilmu dia tidak bersama dengan hidayah Allah, petunjuk, dia tidak bersama dengan pembimbing-pembimbing dia, pendakwah dia tidak bersama dengan murabbi dia tidak bersama dengan sahabat-sahabat soleh dia, nak baiki diri dia, tak bersama. Maka inilah menyebabkan yang inqalab, dia berpatah balik, dia berpaling daripada wajah Allah, daripada Islam. Maka Allah SWT telah menyatakan tentang orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan memalingkan wajahnya, maka apakah sangkaan iblis yang laknat itu? Kita tengok kalau kita tak ikut Allah, kalau kita tak bersama Allah, sebenarnya kita bersama siapa? Bersama siapa? Sebenarnya kita bersama dengan iblis. Itu yang bahaya. Tidak bersama Allah, bersama Lucifer, bersama iblis. Maka apakah sangkaan daripada iblis? Allah gambarkan dalam surah As-Saba ayat 20. Surah Saba ayat 20. Saya baca maknanya. Apakah persangkaan iblis yang terlaknat itu? Apa iblis sangka? Tengok kita ni, dia kata, aku ni sekarang ni Allah dah laknat, dia kata. Iblis kata, Allah dah laknat aku. Dia tengok manusia, dia nampak apa? Dia nampak apa kat manusia? Dia tengok apa yang digambarkan. Maka iblis berkata, kamu buatlah apa sahaja yang kamu nak buat. Sama ada berupa aktiviti ketaatan, beribadah, berani. Jika salah satu daripada kawan aku, teman aku, syaitan, datang dan menggoda kamu, menancapkan benderanya, dia akan datang ke kita, jin syaitan, dia akan letak tanda. Kata iblis, dia akan tancapkan benderanya pada diri kamu, maka kamu pasti akan jatuh dan terjerumus ke dalam apa yang mereka bawa. Dan aku akan menyebarkan pada kamu. Selepas kita dah termasuk dalam perangkap dia, maka bukan tak cukup, bukan kita masuk perangkap dia tinggalkan, tak. Lepas kita masuk perangkap dia, kita terlalai, kita buat dosa, kita buat macam-macam, maka tak cukup, iblis tak puas hati. Dia akan kata, aku akan menyebarkan pada kamu satu perasaan gagal, putus asa, buruk sangka, berpaling daripada kebenaran, sehingga kamu semua hancur sehancur-hancurnya. Ini iblis. Iblis. Aku akan menyalakan fitnah yang besar, yang bahan bakarnya adalah pertengkaran, perselisihan, permusuhan, pergaduhan sesama kamu satu umat yang satu. Jadi sebenarnya kita tengok hari ni, kalau kita tidak sebulat-bulat kita pegang sungguh-sungguh iman Islam tadi, maka iblis akan datang. Iblis akan datang. Ni Allah gambarkan surah As-Saba. Dia datang, kemudian dia akan kata, kamu semua ni bodoh, kamu semua ni daif. Maka dia kata, aku akan bawa, datang dengan kawan-kawan tadi, syaitan, aku akan menancapkan bendera. Kita ni akan dibagi tanda, marking. Ni Nur Azman ni, marking dia apa? Merah ke, kan hijau ke, kan kuning ke, hitam ke, kelabu ke. Setiap orang dia ada marking dia. Dan bila dia marking aja, kata iblis, aku pasti kalahkan kau. Ini sangkaan iblis. Allah sebut dalam surat Sabah. Dan kemudian dia akan gagalkan kita dengan sebagainya, dan akhirnya dia akan gagalkan kita dengan perpecahan, permusuhan, dan alangkah ruginya mereka yang mengikuti iblis. Oleh sebab itu, wahai orang beriman, teguhkanlah hati kamu bersama Allah. Kita teguhkanlah, kita pilihlah. Sekarang ni tuan-tuan, kita kena buat pilihan. Apa pilihan kita? Yang pertama, kita hanya nak jadikan seluruh hidup ni untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita nak hanya kerana Allah.
Maka bila kita dah berpilih, maka kita betulkan akidah kita, kita betulkan ibadah kita, kita perbaiki akhlak kita, dan kemudian kita berjuang dengan diri kita, dengan harta kita. Dengan harta kita, dengan diri kita. Kita berjuang dan kita berkorban. Ada 5 benda ni. 5 benda ni kita kena buat. Yang pertama sekali, kita bersihkan akidah kita. Yang kedua, kita bersihkan ibadah kita. Yang ketiga, kita perbaiki, bersihkan akhlak kita. Yang keempat, kita berjuang pada jalan Allah. Yang kelima, kita berkorban pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali itu dengan diri kita, dengan nyawa kita, dengan harta kita. Jadi ini maknanya barulah kita mengambil kita kata satu keputusan, keyakinan, yang mana keyakinan itulah yang akan membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kita tidak buat yang itu, maka kita akan dikelirukan, akan dikacau, akan disesatkan oleh iblis dan syaitan. Maka wahai muslimin dan muslimat, wahai mukminin dan mukminat, apakah yang menyebabkan kamu mundur daripada amal? Apa yang menyebabkan kita mundur daripada amal setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai ibu, wahai para ibu, apakah kamu tidak lagi mampu memegang tangan-tangan anak-anak kamu, putera dan puteri kamu, untuk memotivasikannya mengerjakan solat secara jamaah, menghafal Al-Quran dan menghayati Al-Quran? Wahai kaum ibu, wahai para muslimat, mukminat, apakah kamu dah tak berdaya nak memegang anak-anak kamu, tangan-tangan anak ini, putera dan puteri tadi, untuk menghidupkan solat, mendirikan solat dan menghayati Al-Quran, menghafal Al-Quran? Ataupun kamu masih lagi taradud, teragak-agak mengikuti jejak-jejak langkah bisikan syaitan? Apakah sebenarnya menyebabkan kita tak mampu nak didik anak-anak kita, tak mampu nak membina kekuatan diri kita, meninggalkan kelemahan kita? Melainkan taradud hati kita ini masih tidak lagi buat keputusan, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan perjuangan Islam. Dan inilah perkara yang akan menyebabkan kita tewas seandainya datang fitnah dan ujian di akhir zaman. Maka jawablah, wahai tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, wahai kaum ibu, wahai kaum bapa, jawablah, tidak ya Allah, tidak ya Rabbi, Tuhanku. Kami sudah faham, kami sudah sedar, dan kami sekarang mengetahui bahawa tahun-tahun yang lalai sebelum ini, waktu-waktu yang lalai yang berlalu sebelum ini, akan kami bayar dengan harga yang tinggi, supaya tidak ada lagi kelalaian, tidak ada lagi kerosakan dalam amal kehidupan kami. Ini orang yang dah pegang janji dengan Allah. Ini orang yang pegang janji dengan Allah inilah yang akan diselamatkan ketika datangnya ujian, fitnah yang ada di akhir. Dia boleh berteguh hati. Maksudnya dia dah buat satu pilihan. Dia buat satu pilihan. Maka tuan-tuan, puan-puan, marilah kita bertanya kepada diri kita, apakah yang telah terjadi kepada umat ini, yang telah tersia-sia kehidupan mereka jatuh selama 100 tahun. Kita dah 100 tahun dah, kan? Ataupun dah hampir 100 tahun umat duduk di bawah kaki-kaki jahiliah, di bawah tapak kaki jahiliah, di bawah tapak kaki salib, tentera salib, di bawah tapak kaki Zionis, di bawah tapak kaki, kan, syaitan, iblis, dajjal. Dah 100 tahun lebih dah. Maka apakah maknanya, apakah artinya hidup 100 tahun yang lepas, kan, kita duduk di bawah tapak kaki syaitan tadi? Maka umat Islam telah terpimpin 1300 tahun lebih sebelumnya, dan kita duduk di bawah, yang paling bawah sekali.
Maknanya selepas daripada fasa kedua, kan, masuk kepada fasa ketiga. Ketiga ni fasa Raja menggigit 1300 tahun ni. Maka sekarang dah masuk ke fasa keempat. Kita berada di tapak kaki, kan, Dajjal, tapak kaki syaitan ni, umat hari ni. Bukankah kita telah duduk terlalu lama? Maka sudah sampai masanya untuk kita kembali berdiri tegak dengan kedua tapak kaki kita, dengan keadaan sepenuh hati kita, bangkit sebagaimana biasa, lebih daripada sebelumnya, kuat, gagah, merdeka, berkibar tinggi bendera Islam. Maka apa artinya ni? Apa maksud nak bangkit, tuan-tuan? Apa maksud kita nak bangkit? Kita dah sampai 100 tahun nak bangkit. Apa maknanya? Adakah ujian-ujian yang datang di depan kita ni akan membatalkan tekad kita, niat kita tadi? Akan terpadam cahaya-cahaya perjuangan yang ada dalam diri kita? Adakah perkara yang kita nampak hari ni, virus lah, ekonomi lah, semua ni akan menjadikan kita ni terbatal cahaya kebangkitan kita? Jangan sampai kita berhenti beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jangan kita berhenti sehingga kita meninggal dunia. Itulah maksud memilih. Hafal ayat ni, tuan-tuan. Ini surah apa ni? Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka. Beribadahlah, sembahlah kepada Tuhan kamu, hatta, sehinggalah ya'tiyakal yaqin, datangnya al-yaqin. Datangnya al-yaqin. Apa maksud datang al-yaqin? Al-yaqin tu apa? Al-yaqin itulah sesuatu yang pasti yang ada dalam dunia ini, iaitu kematian. Jadi apa maksud kita nak bangkit? Apa maksud kita nak bangkit? Apa maksud kita nak memegang bara api? Apa maksud kita nak meneguhkan diri kita sepenuhnya kepada Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Iaitu kamu beribadah kepada Allah, berjuang pada jalan Allah, duduk dalam islah, membaiki diri kita, hatta ya'tiyakal yaqin, sehinggalah datang apa yang diyakin dalam dunia ni. Apa yang kita paling yakin sekali? Kita akan mati, meninggalkan dunia. Al-yaqin itulah kematian. Maka dengan maksud kita, dengan bahasa kita lah, beribadahlah pada Allah, berjuanglah pada jalan Allah, bekerjalah, berusahalah, tingkatkan diri, bersihkan hati, bersihkan fikiran, bersihkan kehidupan, tinggalkan jahiliah, tinggal semua. Ibadah pada Allah sehingga mati datang jemput kita. Sehingga mati datang jemput kita. Jangan sehingga susah berhenti. Tak ada duit, dah tak ibadah dah. Bila keadaan payah hidup, tak ibadah. Tak, kita beribadah sampai mati. Ini siapa cakap ni? Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhan kamu hatta, sehingga datangnya al-yaqin, kematian. Maknanya, tuan-tuan, hari ini saya nak sembahyang, saya nak puasa, nak duduk dan tarbiyah, nak berjuang, nak bekerja, bukan lagi nak dapat dunia. Saya bekerja, berniaga, walaupun sepatutnya dapat duit, tapi bukan dapat duit, tapi sebab nak melaksanakan Islam, beribadah tadi. Saya buat semua, buat sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang mati. Inilah maksud kepada memegang, beribadah kepada Allah bukan di tepi-tepi. Beribadah kepada Allah bukan di tepi-tepi. Bukan duduk jauh-jauh dengar ceramah je, daripada jauh dengan ceramah. Tapi kita hidup bersama ubudiyah, hidup bersama ubudiyah kepada Allah.
sehingga mati datang jemput kita. Bila mati nak datang jemput kita, wallahu alam. Mungkin besok, mungkin malam ni kita mati. Mungkin esok pagi kita mati. Aksiden. Mungkin kena sakit jantung. Kita tak tahu bila mati. Maka Allah gambarkan kan, tanda orang yang betul-betul memegang kita kata keyakinan kepada Allah dan beribadah sungguh-sungguh. Dia beribadah sehingga mati. Pernah diriwayatkan dalam satu kisah seorang penyair. Dia ni kaya. Yang nama dia Amrul Qais. Amrul Qais. Kehidupan dia berkisar tiga benda. Iaitu yang pertama sekali kan, perempuan. Kerja dia cari perempuan. Yang kedua, arak, minum arak. Yang ketiga, berseronok dengan bersyair. Dulu bersyair, sekarang ni mungkin muzik lah, muzik apa semua. Jadi Amrul Qais ni dia hidup dengan mewah dan senang dengan tiga benda ni hidup dia. Perempuan, arak dan syair, bergembira. Muzik lah, muzik. Sehinggalah ayah dia mati. Habis semua, harta dia habis. Tak ada dah, tak ada apa dah dunia ni. Tak ada apa dah dunia. Maka dia pun jadi orang yang insaf. Melupakan segala apa yang dia berperasan hidup ni bukan hanyalah seronok je. Hidup ni bukan seronok. Hidup ni bukan nak enjoy. Dia baru sedar bapak dia mati. Maka ketika itulah dia meninggalkan seluruh hidupnya. Maka hidup dia memungut sampah. Hidup dia pungut sampah. Nampak sampah pungut, nampak sampah pungut. Dia mengingatkan diri dengan dunia ni sampah. Aku duduk ingat sampah. Dan sebenarnya bukan sahaja dia memungut sampah. Dia tak nak dah kemewahan. Dia pungut sampah je. Tak nak mewah dah. Kemudian tetapi yang dia lebih besar lagi, dia usaha setelah dapat kesedaran, dia berusaha mempertautkan, menyatukan penduduk negeri itu dan meminta mereka supaya kembali kepada Allah. Dakwah. Tapi kerja dia pungut sampah. Dia tak nak dah dunia, tak mau. Aku dah dulu enjoy perempuan, arak, hiburan semua. Jadi dia tinggalkan. Maka seorang sahabat baik dia, tengok Amrul menangis. Kenapa lah kau Amrul? Kau ni kan kau kaya, kau ni kan banyak duit, kenapa kau tinggalkan semua? Bapak dia mati, dia tinggalkan semua. Kan? Kawan dia menangis. Maka ketika itulah dia mengucapkan satu kata-kata indah. Dia kata apa? Kita berusaha membentuk kerajaan atau kita mati sehingga kita mempunyai uzur di depan Allah. Maknanya apa dia kata? Kita ni, kenapa kau tak nangis? Dia tanya pada kenapa kau menangis? Kita ni kena berusaha membentuk kerajaan, maksudnya membina Islam. Kita kena bangkitkan Islam, bina Islam. Bina Islam tu kerja kita. Ataupun kita mati dan mati itu menjadi uzur. Dan mati tak ada buat apa. Uzur itu barulah keuzuran. Selagi hidup, selagi itu tidak ada keuzuran, melainkan membantu agama Allah. Ini seorang yang asalnya kaya raya macam-macam, kemudian dia hidup maksiat je. Perempuan, arak dengan hiburan, syair, hiburan. Bila dia hilang dunia tu, maka dia tinggalkan semua. Dia kata rupa-rupanya dunia ni tak ada apa. Dunia yang dikejar-kejar oleh manusia tak ada apa. Maka dia sepenuh hati, sepenuh keyakinan dia, sesungguhnya kita hanyalah seorang yang sepatutnya membina, disebut kerajaan ni, maknanya ni syair dia kerajaan ni membina Islam, membina kebangkitan Islam. Dan kemudian dia kata apa? Dia kata sampailah datang keuzuran. Uzur ni apa? Mati tu baru tak ada alasan, tidak alasan lah untuk kita tidak buat bantu Islam. Maka
kata dia lagi, kita ni boleh menang. Ni dalam dia bahasa Arab, saya translate dalam bahasa Melayu. Kita ni boleh menang. Kita boleh menang. Ataupun kita mati dan kita mempunyai keuzuran, alasan depan Allah. Kita boleh menang, Allah akan bagi menang. Ataupun kita mati dan itulah uzur, alasan kita pada Allah. Ya Allah, aku tak boleh buat apa dah ya Allah. Aku dah tak boleh nak dakwah dah ya Allah. Aku dah tak boleh nak berceramah dah ya Allah. Aku dah tak boleh buat tak boleh nak buat kerja-kerja bantu Islam. Tak boleh. Kenapa? Mati dah sampai. Dah sampai waktu mati. Maka inilah tanda-tanda mereka yang benar-benar memegang keyakinan dan Islam tadi. Sungguh-sungguh bukan berada di tepi-tepi. Jadi apa yang kita nak ambil daripada ini? Bagaimana nak meneguhkan hati kita ini, atau meneguhkan jiwa kita ketika fitnah datang di akhir zaman? Tidak lain dan tidak bukan, kita kena buat keputusan, kena buat pilihan. Adakah kita nak memilih al-Islam dan perjuangannya, ataupun kita nak memilih ghairal Islam dan perjuangannya? Ghairal Islam ni apa? Ghairal Islam ni ialah dunia ni. Nak berjuang kaya, nak berjuang dapat glamour, nak berjuang dapat nama, nak berjuang dapat kedudukan, pangkat, nak berjuang supaya orang sebut kita ni orang yang hebat. Kita berjuang pagi, petang, siang, malam dapat harta yang banyak, dapat perempuan-perempuan yang kita nak kahwin ni, dapat anak-anak yang ramai yang kita bangga-bangga dengannya. Apa yang kita nak? Jadi untuk kita meneguhkan hati kita, kita kena buat satu keputusan, kena buat satu pilihan. Dan pilihan itulah pilihan yang mesti, dan Allah, mesti kita pilih Allah. Mesti kita pilih perjuangan yang Allah redha, al-Islam. Bila kita, itu maknanya kita bersama dengan apa yang saya sebut tadi lah. Peringkat awal tadi, kita bersama dengan mereka yang berjuang. Dan di sinilah bila datang ujian, fitnah datang, kita dah genggam dah. Aku bersama-sama dengan Taifah Mansurah. Aku bersama-sama dengan sahabat-sahabat aku yang hajatkan kepada kemenangan di akhirat, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Dah genggam. Kita tak peduli dah apa orang cakap, tak peduli dah. Orang cakap, orang hina, orang kutuk. Kamu ni golongan-golongan yang ke belakang, jumud dah, kolot dah. Dan orang yang bersama dengan Islam, dia tak peduli dah apa orang cakap, tapi dia peduli apa yang Allah pandang dia. Apa Allah pandang dia? Allah pandang dia sebagai apa? Adakah Allah pandang dia sebagai hamba-Nya, ataupun Allah pandang dia sebagai zalim, fasik, kafir, munafik yang menentang dia? Allah pandang kita sebagai apa? Kalaulah kita mati malam ni, agaknya Allah pandang kita sebagai apa? Agaknya lah. Kita nak kena tengok, insya-Allah. Itulah insya-Allah untuk pada hari ini. Insya-Allah esok kita akan sambung lagi. Ada dua lagi, yang keempat dan yang kelima. InsyaAllah kita akan sambung esok. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Cubalah fahami apa yang saya sebut perlahan-lahan, insyaAllah. Ini semua dengan biiznillah, dengan izin Allah. Bukannya saya kita nak cakap ini semua Allah pilih, pilihan Allah ni. Jadi bila Allah memberikan kepada kita panduan-panduan Quran sebagainya tadi, mudah-mudahan kita dapat faham, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita lah dengan sebab kita sungguh-sungguh nak kembali pada Dia. Oleh itu marilah sama kita mengikhlaskan hati kita, kita mengikhlaskan matlamat kita, membersihkan jiwa kita daripada segala dorongan-dorongan manusia, dorongan-dorongan dunia, dorongan-dorongan berhala-berhala yang lain selain daripada menjadi hamba Allah, menjadi pejuang-pejuang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat dulu. Ingat saya sebut tadi, ujian yang paling besar pada para sahabat dulu ialah ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai terdiam, sampai Umar hilang ingatan sekejap. Kan, angkat pedang, siapa cakap Muhammad mati, siapa cakap Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat, aku pancung kepala dia.
sahabat-sahabat yang jadi kelang kabut. Sehinggalah kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai kaum muslimin, sekiranya kamu menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tetapi sekiranya kamu menyembah Allah, maka Allah SWT maha hidup dan tidak mati. Terdiam semua sahabat-sahabat. Umar kata, ya Allah, seolah-olahnya itulah pertama kali aku mendengar ayat itu. Sedangkan ayat ini ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Rasul SAW yang dia sendiri hafal. Ya Allah, ya Allah. Ini maknanya ujian besar kepada sahabat-sahabat sehingga menyentuh hati, menggoncang hati mereka, menggoncang pemikiran mereka. Ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Kita macam mana? Kita apa benda yang paling besar sekali? Mungkin mak ayah kita meninggal dunia. Mungkin pada itu kita rasa besarlah. Mungkin suami kita meninggalkan kita, isteri kita meninggalkan kita, besar. Anak-anak meninggalkan kita. Mungkin kita dilucutkan jawatan, dipecat, besar. Kita rasa besar. Ataupun mungkin kita akan berhadapan dengan kesihatan, masalah kesakitan, kena kanser tak ada ubat, macam-macam. Jadi yang mana satu paling besar sekali? Tak kiralah apa pun ujian yang kita hadapi, kalau kita menyembah Allah sepenuh hati, Allah tidak mati. Allah SWT maha berkuasa. Tapi kalau kita menyembah manusia, menyembah makhluk, menyembah Muhammad, menyembah manusia, maka Muhammad wafat. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad wafat, meninggal. Kita menyembah bapa kita wafat, bapa kita mati, mak kita mati, anak-anak mati, semua tak ada, harta pun boleh habis. Tapi Allah tidak mati, Allah tidak hilang, Allah sentiasa ada. Maka sembahlah Allah. Dan bila menyembah Allah, sembah sepenuhnya. Jangan separuh-separuh. Bila kita sembah separuh-separuh, itulah yang menyebabkan kita gagal di dalam ujian-ujian yang mendatang, terutamanya di akhir zaman. Aku lihat hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Insyaallah tuan-tuan minta maaf. Andainya apa yang saya cakap mungkin ada yang terkasar, ada yang tak kena, saya mohon ampun pada Allah. Minta maaf pada tuan-tuan dan puan sekalian. Itulah kelemahan saya. Saya mohon ampun dan minta maaf tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan dan memberikan kepada kita kekuatan untuk sentiasa memperbaiki diri kita, bertaubat, memperbaiki diri kita, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub, Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub, Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. واسق اللهم رابطتها وعلمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tolong panjang-panjangkan pada yang lain, insya Allah.